Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung tentang kaedah fiqh ini, dan saya baru dapat betul state satu itulah. Nanti mungkin masjid akan perbanyakkan. Kaedah-kaedah fiqh ini tuan-tuan, ada banyak sebenarnya. Cumanya para ulama telah menyimpulkan daripada banyak-banyak kaedah fiqh itu kepada 5 kaedah ibu ataupun 5 kaedah utama yang kemudiannya daripada 5 kaedah ini berpecah lagi menjadi kaedah-kaedah yang kecil. Kaedah 5 kaedah utama ini ataupun disebut sebagai qawaidul khamsah ataupun kaedah yang 5 tuan-tuan, iaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Tiap-tiap pekerjaan itu dengan maksudnya. Maksudnya tiap-tiap pekerjaan itu sudah tentu ada tujuan dia. Tiap-tiap perkara itu, segala perkara itu bergantung kepada tujuan dia. Apa tujuan melakukan perkara tersebut? Itu nanti kita akan tengok satu persatu lah. Yang keduanya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Benda yang dah yakin tidak akan dapat dihapuskan oleh benda yang syak. Benda yang yakin tidak akan dapat dihapuskan dengan benda yang syak. Syak ni tak yakin lah. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah ni maknanya kesukaran, kesusahan. Kesukaran itu membawa kepada kesenangan. Benda yang susah akan ada benda yang boleh menyenangkan kalau berlaku kesusahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu kena diangkat, dihapuskan, kena dielakkan, kena dibuang. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Adat itu boleh menjadi hukum, boleh diambil untuk menjadi hukum. Maknanya adat boleh berhukum, boleh khidmat, boleh berhukum dengan adat. Nanti akan dibancangkan satu-satulah. Sayyid Sirajuddin di dalam kitabnya yang bernama Al-Faraidul Bahiyah fil Qawaidil Fiqhiyah, dia ulama-ulama ni nak memudahkan orang menghafal, dia buat lirik lagu lah. Sekarang ni kira lirik lagu lah. Kalau dulu dikata bait-bait nazam. Nazam ni puisi Arab. Zaman dulu orang dok mengapal-ngapal puisi-puisi ni tuan-tuan, dibaca-baca puisi, dilagu-lagukan puisi nazam ni tuan-tuan, dilagu-lagukan, dinasyid-nasyidkan. Jadi dibuat dalam bentuk
nazam ni dalam bentuk lirik lagu. Zaman sekarang kira lirik lagu lah. Budak suka nyanyi lah sekarang kan. Yelah nak tahu ABC pun buat nyanyi A, B, C, D, E, F, G. Itu kalau budak tadika lah. Jadi dalam bentuk nazam dia kata khamsu qawaidi madhhabi qad qurrirat li Syafi'i biha takunu basira dararun yuzalu wa adatun qad hukimat wa kadzal masyaqqatu tajlibu taysir wa syakku la tarfa'u bihi mutayaqqanan wa niyyatu akhlisi in qasatta umur. Itu lima kaedah yang kita sebut tadi itulah. Itu kaedah, 5 kaedah pokok. Kemudian banyaklah kitab-kitab yang tentang qawaidul fiqhiyah ni tuan-tuan. Saya rasa tu nanti tuan-tuan boleh bacalah kalau dapat. Ini banyak kitab-kitab tentang al-qawaidul fiqhiyah. Okey, pada malam ni tuan-tuan kita masuk pada kaedah yang pertama, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu bergantung kepada tujuannya. Apa tujuan kita buat sesuatu benda? Berlapar, tak makan, tak minum. Apa tujuannya? Banyak tujuan tuan-tuan. Pertama, mogok lapar. Dia nak membantah sesuatu. Mungkin layanan tak bagus dalam penjara ke apa ke, dia pun buat mogok lapar. Tak semesti orang dalam penjara. Mungkin ini kat Malaysia ni Allah alam tak ada ke orang buat mogok lapar. Tak pernah dengar. Tapi kalau kat luar negeri biasa. Dia nak protes tentang sesuatu, tunjuk perasaan tuan-tuan, dia pun buat mogok lapar. Yang kedua, mungkin orang tu berlapar sebab dia nak kuruskan badan. Dia diet. Jadi bila diet, dia tak makan tapi minum. Itu namanya water fasting. Itu tujuan dia. Ada orang macam kita bulan Ramadan tuan-tuan, kita berlapar juga, tak makan tak minum. Apa tujuannya? Tentulah berpuasa. Jadi nak membezakan di antara lapar-lapar yang ada, berlapar yang ada ni tuan-tuan, sudah tentu bergantung kepada maksud dia. Apa tujuan dia? Nak menentukan tujuan, sudah tentu ada niat. Kau kenapa tak makan? Aku niatnya nak kurus, sebab tu aku tak makan. Jadi kalau dia tak makan dalam bulan puasa, dia tak niat berpuasa, dia cuma niat nak kurus je, puasanya sah tak? Ya tak sah. Sebab tu kaedah ni diletak untuk menentukan bahawa apa yang kita buat itu menjadi satu ibadat. Duduk kat masjid, ada orang duduk kat masjid pasal apa? Nak lepak-lepak, penat. Masjid aircon, kat luar panas, kat rumah tak ada aircon, kita lepak masjid lah. So dia pun duduk ke masjid. Tujuannya apa? Tujuannya lepak. Kalau dia duduk, kalau dia masuk dalam masjid, walaupun tujuan dia lepak, tapi dia berniat, saja aku beriktikaf di masjid kerana Allah Ta'ala. Jadi dengan niatnya itu dia dapat pahala. Okey, kita tengok maksud kaedah ini ialah amalan dan tindakan seseorang, sama ada perbuatan maupun perkataan, maka natijah dan hukum syaraknya berbeza dengan sebab berbeza tujuan amalan seseorang dan tindakannya. Itu dikatakan bahawa al-umuru, segala perkara, bimaqasidiha, bergantung kepada tujuannya. Satu orang masuk masjid, dia pun sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat. Seorang lagi masuk lagi, dia pun sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat. Agak-agaknya tujuannya sama tak? Mungkin tak sama. Yang seorang sembahyang sunat tahiyatul masjid, yang seorang lagi mungkin dia sembahyang sunat wudu. Jadi ada 2 benda berbeza. Nak membezakan di antara sembahyang-sembahyang itu dengan niat ini. Jadi dengan kaedah ini,
wajiblah diletak niat bagi orang yang nak mengerjakan sesuatu ibadat. Sama juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ataupun maksudnya hukum-hukum syarak dalam perkara dan urusan manusia akan terbentuk berdasarkan tujuan atau niat di sebaliknya. Maknanya nak jadi hukum dia bergantung pada niat orang tu. Dia berlapar tu nak jadi hukum puasa mesti bergantung dengan niat. Tu niat dia berpuasa. Saja aku berpuasa berpuasa sunat 6 dalam bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak ada niat, tak berlakulah hukum syarak pada dia. Maknanya lagi satu macam contohnya dalam bulan-bulan Ramadan. Dia berniat puasa dalam bulan Ramadan. Maknanya bila dia berniat puasa, maka berlakulah hukum-hukum puasa pada dia. Tapi kalau dia tak niat berpuasa, tak berlaku hukum puasa pada dia. Orang yang bermusafir, dia tidak berpuasa, dia tak berniat puasa pun, walaupun dia tak makan. Dia bermusafir tu jalan-jalan, warung tak ada yang buka, Kentucky pun tak buka, so dia tak boleh makan. Nak singgah 7-Eleven pun tak ada, nak minum air. So orang bermusafir boleh tak puasa, so dia tak niat puasa lah, sebab dia bermusafir. Tapi sampai tengah hari dia tak minum, tak makan, sebab cari tempat makan tak ada, bekal makanan pun tak bawa. Maknanya dia pun berlapar juga. Tapi pada ketika itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang puasa tak kena pada dia, tak berjalan hukum syarak tu. Okey, contoh lagi. Tuan-tuan masuk dalam masjid, boleh angkat tangan Allahu Akbar, tapi tak niat apa-apa. Tak niat apa-apa. Yang seorang masuk masjid, ataupun tak kiralah kat masjid kat mana, dia pun angkat tangan Allahu Akbar. Dia berniat sembahyang saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Yang seorang Allahu Akbar tak ada niat apa-apa, pun tonggang-tonggek 4 rakaat juga. Yang orang yang berniat aku sembahyang fardu zuhur tadi itu, maka berlakulah hukum-hukum sembahyang pada dia. Maknanya dia tak boleh memberhentikan sembahyang dia, sebab sembahyang fardu haram memberhentikan sembahyang fardu tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum syarak. Yang orang tadi tak berniat tadi, dia kalau kentut pun, kalau nak teruskan aja tak masalah. Sebab dia tak ada niat apa-apa, saja je, senam. Contoh, di situ diletaknya keperluan ataupun kepentingan niat itu. Sebab itu kaedah ni diletakkan. Nak berlaku hukum syarak, tengok apa tujuan dia. Kerana kadang-kala seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan tujuan tertentu, maka berlakulah ke atasnya hukum syarak yang tertentu. Kemudian apabila ia melakukan pekerjaan yang sama juga dengan tujuan yang lain, maka akan wujudlah hukum yang lain pula. Dalil kaedah ini ialah hadis Nabi SAW yang sangat-sangat terkenal, iaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu ada lagi sambungannya. Faman hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara alaih. Maknanya tiap-tiap pekerjaan, kata Nabi, bergantung pada niat. Hijrah tu perintah Allah pada masa zaman Nabi SAW. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, niatnya itu kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala hijrah. Tapi kalau niat dia bukan kerana Allah dan Rasul, niatnya kerana nak dapat duniawi. Oh, aku nak ikut Nabi hijrah ke Madinah, peluang bisnes banyak.
Jadi dia berhijrah tu bukan kerana Allah, kerana Rasul, tapi kerana ada peluang-peluang bisnes dekat Madinah. Sebenarnya hadis ini timbul apabila ada salah seorang daripada kira sahabat lah, sebab dia hidup pada zaman Nabi, jumpa Nabi. Dia kata dia lelaki ni dia terpikat dengan seorang perempuan. Perempuan ni kata, kau kalau nak kahwin dengan aku, kau kena hijrah ikut Nabi. Aku pun nak hijrah. Jadi perempuan ni hijrah, dia pun ikut hijrah. Tapi hijrahnya dia tu bukan kerana ikut Nabi, tapi pasal nak kahwin dengan perempuan tu. Maka dia dapat kahwin dengan perempuan tu lah, tak dapatlah pahala hijrah. Nampak tuan, itu hadis yang menunjukkan yang mengakibatkan timbulnya kaedah ni. Maknanya tiap-tiap perkara bergantung pada niatnya. So niat dia tu bagi duit kat masjid ni untuk apa? Sebab nak jadi haji ke masjid ke? Atau kerana memang betul-betul ikhlas dia kerana nak menyumbang kepada masjid sebagai contoh. Dia bergantung pada niat tuan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam-imam. Okey. Ada lagi satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Kutubus Sittah. Maknanya imam hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan sebagainya. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta fiha hatta taj'ala ma fi imra'atik. Artinya, ini hadis daripada Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya engkau tidak memberi sebarang perbelanjaan atau nafkah yang bertujuan mendapat keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala pada perbelanjaan itu. Sehinggalah sesuatu yang engkau suapkan di mulut isteri engkau, nafkah bagi isteri pun, kalau kita bagi nafkah itu dengan niat nak dapat keredaan Allah, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau niat bagi nafkah pada isteri supaya isteri benarkan kahwin lagi, maka tak dapatlah pahala. Mungkin dapatlah dia kahwin lagi kan. Itu maknanya semua bergantung pada niat. Apa niat? Baik ada makna tu, kata Pak Ali. Bila siapa? Sarimah. Bila Sarimah kata baik ya abang Jamil, Encik Jamil tu ya Pak. Baik ada makna tu. Makna dia, tujuan dia tu bukan kerana Pak Alinya. Tujuan dia nak pikat anak Pak Ali. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail fa ghalabahu al-naum hatta yusbih kutiba lahu ma nawa. Kata Nabi, siapa yang datang ke tilamnya, maknanya siapa tidur dan dia berniat untuk bangun sembahyang malam. Dia tidur, tapi tidur tu dia berniat, aku nak bangun tahajud. Tiba-tiba dia tidur sampai subuh, tak bangun pun, azan subuh baru dia terbangun. Maka apa yang diniatkan itu tetap akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya akan tetap diberi pahala. Jadi kalau tak berniat, tak dapatlah. Sebab tu kena berniat. Sebab tu tuan-tuan, niat puasa 6. Dah niat dah. Sebab tu kawan telefon, datang rumah. Datanglah. Kau dah lama tak datang rumah, aku ada buat jamuan hari raya. Pergi. Tak apa, boleh dibatalkan. Puasa sunat, tak masalah. Alah, besok boleh. 30 hari tu tak sempat langsung, tapi dah niat puasa 6, tapi niat separuh jalan.
Kalau aku tak makan, kawan, maknanya tuan rumah jadi apa, kan ada khutbah kan, khutbah pasal tu masa tu PMX datang. Khutbah tu. Adab berpuasa, adab kalau berpuasa sunat tu datang ada mari jamuan, macam mana pun nak buat. Kalau terpaksa dibatalkan puasa sunat itu, batal. Kita dah dapat pahala. Jadi apa sahaja perkara, tapi bukan bererti dengan kaedah ini macam ini tak payah sembahyang lah ustaz, kita sembahyang pakai niat. Tak boleh juga. Itu jadi ajaran taslim pula. Maknanya sembahyang tak payah niat. Kepentingan niat dalam Islam. Al-Imam As-Suyuti menegaskan bahawa para imam mujtahidin telah membuat beberapa pernyataan tentang agung dan istimewanya hadis innamal a'malu binniyat dan peranan niat di dalam fiqh Islami. Sebab hadis tu memang cukup penting. Dia menjadi pokok. Semua ibadat mesti dia punya rukunnya niat. Disepakati oleh seluruh ulama dalam apa mazhab sekalipun, kalau nak buat ibadat, nak kata sah ibadat itu, kena ada niat. Niat ni apa benda? Niat ini adalah kasad. Kasad dalam hati, lintasan dalam hati yang kita nak melakukan sesuatu benda itu. Matlamat terpenting disyariatkan niat antara lain ialah satu, membezakan amalan ibadat dengan amalan adat. Nak bezakan di antara amalan adat dengan ibadat. Nak membezakan, macam tadilah, dia berlapor juga, tapi berlapornya itu kerana dia nak kuruskan badan. Dia ikut program diet. Dia apa namanya, keto fastosis. Fasting keto, maknanya dia puasa dalam tempoh 16 jam, 18 jam. Lepas tu makan. Waktu makannya pun ada dia punya jadual itu. Dia adalah dia punya jadual puasanya tu. Itu keto fastosis. Tapi kita orang Islam, kita puasa sunat hari Isnin, puasa sunat hari Khamis sebagai contoh. Maka kena berniat. Kalau tak berniat, taklah jadi dia ibadat puasa sunat. Jadi nak membezakan di antara puasa yang kerana menyahut seruan Allah dan juga mengikut sunnah Nabi, ataupun kau puasa kerana kau nak kuruskan badan. Yang kedua, membezakan tingkatan ibadat antara satu sama lain. Nak kena bezakan sembahyang sunat, sembahyang fardu, puasa sunat, puasa fardu, puasa qada. Jadi nak membezakan benda-benda itu semua, niat yang membezakannya. Contoh-contoh amalan yang termasuk di bawah kaedah ini. Antara contohnya berwuduk dan mandi. Ada kalanya orang siapa ni ambil air letak dekat muka dia. Tujuannya nak, sekarang panas kan, El Nino. Jadi orang pun ambil air, dia pun letak kat muka dia, siram kat tangan dia untuk bagi sejuk. Ada kalanya bertujuan menyejukkan badan atau membersihkan anggota badan, dan ada kalanya bertujuan ibadat. Jadi nak membezakan mandi kerana panas dengan mandi wajib, niat yang membezakan dia. Kita panas-panas El Nino ni tuan-tuan, daripada kita duk cuma membasahkan muka dan kepala, baik kita terus berniat berwuduk. Kita dapat dua-dua. Satu, kita dapat sunat wuduk. Berwuduk ni kan sunat. Sunat kita sentiasa dalam keadaan hadas, bersih daripada hadas. So kita niat berwuduk, kita dapat pahala satu, dan kita dapat sekali untuk menyejukkan
menunjukkan badan, tuan-tuan. Yang kedua, duduk dalam masjid. Kadang-kala kerana beristirahat dan ada kadang-kalanya bertujuan untuk beriktikaf. Jadi daripada duduk melaluk kat masjid, nak lepak-lepak, niatkan iktikaf. Sebab tu masjid semua ada tulisan, kan? Nawaitul iktikaf. Ini tak ada. Ada kan? Itu yang tulisan panjang tu, eloklah tu taruh. Jangan lupa niat beriktikaf. Sebab bila kita niat beriktikaf, kita dapat pahala. Yang ketiga, bagi harta kepada orang lain macam-macam tujuannya. Ada kalanya untuk tarik undi. Ada kalanya hibah. Ada kalanya zakat. Ada kalanya sedekah. Ada kalanya kafarah. Jadi ini tuan bagi beras kat saya ni kenapa? So kena ada niat. Walaupun tak perlu dilapaskan niat itu. Dia niatlah nanti, aku puasa hari itu nak bayar kafarah lah. Contoh katalah mak dan ayah kita ni terlalu tua, tak boleh nak berpuasa. So kita pun bayar fidyah. Bayarkan fidyah. Kita pun mak kita pun berniatlah. Tolong bayarkan fidyah. Maknanya dia berniat untuk bayar fidyah. Kita pun tolong uruskan. Kita pun bagi pada orang. Maka niat mak kita tu dah sampai untuk bayar fidyah tu. Sebab dia sudah menyatakan, dan dia memang sebelum menyatakan tu dia sudah berniat dalam hati. Tak perlu nak disusun ayatnya, saja aku membayar fidyah untuk puasaku, tak perlu. Dan tak perlu juga kita pergi bagi ini fidyahnya mak aku sebagai contoh. Itu bukan niat. Niat tu pada orang yang nak berfidyah tadi tu. Kadang-kadang hibah. Hibah ni maknanya pemberian sukarela kepada siapa-siapa saja. Okey. Aku hibahkan benda ni pada engkau. Kadang-kadang dalam bentuk zakat. Zakat pun bagi barang juga. Bagi beras juga. So beras ni untuk apa? Untuk bayar zakat. Bagi contoh, sekarang bayar zakat dah ganti guna beras, guna duit lah dan sebagainya. Maknanya apa-apa saja pemberian harta ni nak membezakan benda itu dengan niat. Ni niat bagi apa? Bagi makan ni untuk apa? Oh, ini sebab kafarah. Sebab bulan puasa itu ada telajak, bagi contoh. Ini bayar kafarah, contoh. Yang keempat, menyembelih binatang ternakan. Tujuannya pun berbagai-bagai juga. Ada kalanya untuk makan dagingnya je. Sembelih pasal apa? Teringin makan ayam lah. Itu pun sembelih ayam. Ataupun teringin makan lembu. Ataupun nak mantu. Itu pun sembelih lembu. Itu tak payahlah niat saja aku sembelih lembu sebab nak makan untuk mantu. Tak ada, tak payah. Atau mendampingkan diri takarub dengan Allah, buat korban. Sebab itu korban sah hanya untuk orang yang hidup. Orang yang mati tidak sah dibuatkan korban untuk mereka. Sebab orang mati dia tak boleh niat lah. Nak pergi kubur. Pergi kubur telefon, Pak, nak korban tak Pak? Okey Pak, niat je Pak. Tak boleh tuan. Kecuali sebelum mati diwasiatkan. Besok kalau abah mati, buatkan korban ya untuk abah. Itu boleh. Sebab dia sudah berniat, dia ada niat untuk buat korban tuan-tuan. Jadi sembelih binatang ni pun ada kalanya orang berburu. Ada orang berburu ni suka-suka ya tuan-tuan, bukan nak makan pun. Dia tembak sana, tembak sini, tak baca bismillah. Apa niatnya? Nak suka-suka, nak membunuh ya. Sebab tu apa benda pun dibunuh ya. Tak kisah. Tapi ada niat memburu tu sebab dia nak makan benda tu. Jadi bila nak makan benda tu, dia kena ikut, berlakulah hukum-hukum berburu di situ.
Tapi kalau untuk suka-suka, tak berlaku hukum memburu. Okey. Itu kenapa kaedah yang pertama ini penting. Terutamanya dalam menentukan sesuatu ibadat yang dilakukan oleh kita. Itu kaedah induk. Setiap pekerjaan bergantung pada niatnya. Okey. Kemudian daripada kaedah induk tadi itu, setiap perbuatan bergantung kepada tujuannya. Ada pecahan lagi banyak bawahnya. Setakat dekat sini dia bagi cuma dalam 4, 5, banyak juga, 6, 7, 8. 8. Ada 8 pecahan yang dibagi. Pertama, adamu ishtarati an-niyah fi ibadah la takunu adatan aula taltabis. Tidak disyaratkan niat dalam mana-mana jenis ibadat yang ia bukan jenis adat, atau ia tidak akan kesamaran dengan yang lain. Contohnya, seperti beriman kepada Allah, mengenali Allah, takut dan berharap kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir. Kerana bentuk amalan ini tak ada pun amalan adat. Ada zikir amalan adat? Guru Yahya, tak ada. Itu ajaran sesat. Zikir mesti khusus benda yang Nabi ajar. Apa zikir? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak ada benda yang sama. Sebab itu, kalau tuan-tuan buka mana-mana kitab fiqh, tak ada kata berzikir itu pertama rukunnya ialah niat. Saja aku berzikir subhanallah, tak ada. Sebab dia memang dia tak ada persamaan dengan adat. Yang benda yang kena ada niat ni, benda yang ada persamaan dengan adat. Macam duduk dalam masjid lah. Duduk biasa pun ada, duduk kerana beriktikaf pun ada. Jadi nak membezakan di antara duduk biasa dengan duduk kerana beriktikaf, niat itu yang membezakan. Saja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala, ataupun aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Tapi amalan-amalan macam wirid dan semua tu tak perlu, tuan-tuan. Baca Quran, saja aku membaca Al-Quran kerana Allah Ta'ala, tak ada, tuan-tuan. Sebab dia tak ada kesamaan pun dengan bacaan-bacaan lain. Baca Quran confirm jadi ibadat, confirm dapat pahala, confirm diberi pahala. Itu pula bergantung pada niat lain pula. Itu bergantung pada niat ikhlas ke tak ikhlas. Kalau baca Quran supaya orang dengar aku mengaji sedap, nanti aku jadi imam, itu tak dapat pahala lah. Sebab niatnya dah lain. Tapi kalau dia benar-benar mengaji Quran tu kerana mengaji Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat pahala lah, tuan-tuan. Di situ je perbezaan dia. Perbezaan ikhlas dengan tak ikhlas. Tapi dari segi amalinya, dia tidak akan membezakan di antara membaca Quran dengan baca buku. Tak ada. Sebab baca Quran tidak akan sama. Baca buku tidak akan menyamai membaca Al-Quran. Tak ada satu nas pun yang mengatakan barang siapa membaca apa-apa sahaja buku yang ada ilmu, maka akan diberikan tiap-tiap huruf itu 10 pahala. Tak ada. Yang ada Quran aja, tuan-tuan. Okeylah, kita ada kitab-kitab lain. Katalah ada kitab Taurah. Katalah kitab Taurah tu memang kitab original sejak daripada zaman Nabi Musa. Pun tak perlu berniat, dia tak sama dengan baca Quran. Sebab Quran ni untuk semua umat manusia. Selepas daripada zaman zaman Nabi Musa. Taurat hanya untuk umat Nabi Musa. Jadi dia tak ada kesamaan, tuan-tuan. Sebab tu tak perlu saja aku membaca Taurat kerana Allah Ta'ala, saja aku membaca Quran kerana Allah. Tak ada. Dia tak perlukan niat, tuan-tuan. Jadi benda-benda tidak disyaratkan niat dalam apa jenis ibadat yang tak ada persamaan dengan apa-apa perbuatan.
yang lain. So tak ada niat. Sebab tu zikir, wirid, tak ada niat. Azan ada niat tak? Saja aku azan kerana Allah Ta'ala. Tak ada, sebab azan tak ada persamaan dengan benda lain. Ada orang azan kerana azan bunyi apa? Maksudnya azan tu memang itulah dia. Azan. Tak ada orang jerit-jerit Allahu Akbar untuk apa perkara lain, tak ada. Azan adalah azan. Jadi sebab tu azan tak perlu niat. Yang kedua, ishtaratut ta'yin fima yaltabis duna ghairih. Disyaratkan ta'yin dalam mana-mana amalan yang mempunyai persamaan, tetapi tidak disyaratkan ta'yin pada amalan yang tidak kesamaran dengan yang lain. Maksudnya begini tuan-tuan. Disyaratkan ta'yin dalam mana-mana amalan yang mempunyai persamaan. Sembahyang ni tuan-tuan, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, qabliyah ke, tarawih ke, sembahyang hajat ke, lagi apa sembahyang? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat wudu ke, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sama tak pergerakan dia? Sama kan? Macam itu juga kan? Allahu Akbar. Jadi bila semua perbuatan-perbuatan ini sama, maka dekat situ disyaratkan untuk menentukan apa sembahyang yang kau buat. Sebab tu ada usolli fardu. Saja aku sembahyang fardu, untuk membezakan dengan sembahyang sunat. Kemudian saja aku sembahyang, itu nanti itu ta'yin lah. Nanti masuk fardu zuhur tu jadi ta'arud dah. Jadi untuk ta'yin itu nak menentukan engkau ni nak sembahyang apa? Sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Ke sembahyang qada? Maka dia kena ditentukan pada niat itu. Jadi tiap-tiap benda yang ada persamaan nak menjadi sah atas tujuan apa engkau buat sembahyang itu, perlu ditentukan niatnya. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Puasa fardu ke, puasa nazar ke, puasa sunat? Puasa kafarah ke, puasa sunat? Puasa qada? Jadi dia kena ditentukan, aku berpuasa qada Ramadan pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Dia kena ada ta'yin. Itu dinamakan ta'yin. Kalau tuan-tuan nanti kejap lagi sembahyang isyak, imam pun Allahu Akbar sembahyang isyak, kita pun datang-datang, kita pun terus saja Allahu Akbar, saja aku sembahyang Allahu Akbar, tak sah. Sebab tidak ditakyinkan kau sembahyang apa. Sembahyang fardu isyak kena ditakyinkan, barulah sah. Sebab boleh jadi orang yang sembahyang pada waktu isyak itu sembahyang qada. Boleh jadi orang yang sembahyang pada waktu isyak itu sembahyang jamak. Sebab itu dia perlu ditakyinkan. Wallahu alam. Ada soalan? Boleh faham lah ya? InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah mungkin nanti kitab tu di photostat nanti semua boleh tengoklah kitab tu. Jadi kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.